Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar bab baru iaitu bab 11 tajuk transformasi isometri. Untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan transformasi. Sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan transformasi, apa yang kita nak belajar hari ini? 11.1.1 murid mesti boleh memerihalkan perubahan bentuk, saiz, kedudukan dan orientasi suatu objek yang melalui transformasi dan seterusnya menerangkan idea padanan satu dengan satu antara titik dan titik dalam transformasi. Yang kedua ialah 11.1.2 menerangkan idea kekongruenan dalam transformasi. Jadi untuk PDP hari ini, yang pertama murid mesti boleh menyatakanlah apa tu kongruen dan apa itu transformasi. Kemudian mengaitkan transformasi dalam kehidupan seharian. Murid-murid, so hari ini saya ada beberapa video untuk dilihat. Kita lihat dulu apa itu transformasi. So kita ada video yang pertama. Boleh tengok tekan tak? Boleh tengok boleh tekan tak ni? So kita lihat video yang pertama. Gambar kereta Lamborghini. Kalau boleh nampak, kereta ni bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kereta lah. Daripada titik sini dia bergerak ke hadapan. Ini ada Lamborghini hijau bergerak. Lamborghini oranye dia bergerak, dia akan jadi oranye juga. Itu contoh video yang pertama. Kita lihat contoh video yang kedua. Klik video yang kedua. Kita tunggu dia loading. Kita tengok apa yang saya nak tunjukkan ni. Sebenarnya benda loading ni pun apa yang saya nak tunjukkan lah. Sama je lebih kurang dengan loading tadi tu. Ada jam analog berputar pada satu titik. Dia berputar jarum minit dia berputar setiap satu. Ini jarum minit lah kan. Jarum minit. Sebab jam ni bergerak, jarum jam. So ini ialah video yang kedua.
Okey, video yang ketiga. Okey, video yang ketiga. Tadi kita tengok gambar kereta, lepas tu kita tengok gambar jam. Okay, kita lihat yang seterusnya. Dia berkaitan apa reflection of light. Okay, bagi masa dia. Saya tunjuk secara brief je lah, brief je apa yang kita nak tengok. Ada tak kita pernah tengok cahaya kalau dia kena pada cermin atau dinding? Okey. Okey, kalau ada cahaya dia akan memantulkan. Okey, kalau dia kena pada surface yang lain. Okey, permukaan lain. Contohnya cermin lah. Okey, cermin. Okey. Angle of dia sama, angle dia sama. Okey. Okey, itu contoh yang ke video saya yang ketiga. Okey, ada cahaya. Okey, tadi kita yang pertama kita nampak kereta bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Okey, kalau kereta hijau dia bergerak dari satu tempat dan di ke depan pun warna hijau jugalah. Okey, untuk video yang kedua kita lihat jarum jam dia berputar lah. Okey, kalau kita lihat sampai habis dia berputar semula ke jam 12. Okey, untuk video yang ketiga kita lihat tentang pantulan cahaya tu. Okey, kalau cahaya dia terkena pada satu permukaan yang lain dia akan terpantul. Okey, itu yang ketiga. Okey, so apa berkaitan dengan apa yang kita nak belajar hari ni? Okay, transformasi merupakan proses mengubah kedudukan, orientasi atau saiz imej suatu objek melalui tiga jenis transformasi ni lah. Transformasi isometri ni, translasi, pantulan dan putaran. Imej yang dihasilkan oleh transformasi isometri adalah kongruen. Okay, tiga jenis ini ialah transformasi isometri. Okey, apa tu translasi, pantulan dan putaran kita akan belajar dalam kelas yang akan datang. Hari ni kita nak kenal dulu apa tu transformasi, apa tu kongruen. Okey, sebenarnya kita dah belajar ni kongruen ni. Kadang kongruen kita dah belajar dalam semasa kita belajar matematik di tingkatan 1. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini transform, okey, kalau kamu belajar tengok cerita Transformers tu dia apa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu Transformers lah, cerita Transformers. Ini transformasi dia merupakan proses mengubah kedudukan sahaja, mengubah kedudukan ataupun dia punya orientasi ataupun dia punya size image suatu objek. Okey, dia tak ubah bentuk lah, dia tak ubah daripada kereta jadi robot, tak adalah. Okey, so kita lihat contoh yang ini. Okay, setiap hari sebelum ke sekolah, Akmal akan menyikat rambutnya di hadapan cermin dan memastikannya dalam keadaan kemas. Sambil menikmati sarapan pagi, dia akan duduk di bawah kipas shilling yang berpusing dan untuk mengelakkannya berpeluh semasa sarapan. Selesai bersarapan, Akmal berjalan dari rumahnya ke perhentian bas untuk ke sekolah. Okey, apa yang ada dalam situasi ini sebenarnya berlaku juga dalam video yang saya tunjukkan tadi. Okey, contohnya Akmal menyikat rambut ni. Okey, ada pantulan kan muka Akmal, mesti ada pantulan muka Akmal lah, bentuk dia sama. Okey, jadi ini adalah satu transformasi isometri. Okey, Akmal dia diri depan cermin, dia akan nampak diri Akmal macam cahaya tadilah. Okey, macam cahaya tadi dia ada angle yang sama. Okey, jarak dia antara cermin ni
dari akmal yang sebenar ke cermin dengan dari cermin ke pantulan akmal tu dalam cermin tu adalah sama. Okey, kemudian dia duduk di bawah kipas shilling yang berpusing. Jadi kipas shilling ni, okey, yang berubahnya, yang bergeraknya ialah kipas shilling. Okey, kipas shilling ni berputar macam jam analog tadi. Jadi dia tidak mengubah kedudukan, tetapi dia dia punya pergerakannya secara berputar. Okey. Kemudian dia berjalan dari rumahnya. Ini macam kereta tadilah, bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Jadi akmal ni bergerak dari rumah dia ke perhentian bas, dia akan tetap jadi akmal juga. Dia bergerak, cuma kedudukan sahaja yang berubah. Okey. So itu ialah contoh transformasi. Okay, transformasi isometri maksudnya dia pindah titik, pindah tempat dia dan dalam bentuk yang sama. Okey, dalam bentuk yang sama. Okey, di sini ada beberapa contoh yang ada dalam buku teks. Okey. So, kita nak tahulah yang mana satu yang menunjukkan transformasi dan kenapa dia adalah transformasi. Okey, kita lihat dari A dipetakan kepada B. Okey, ini dipetakanlah. So, katalah A ni kita panggil ialah objek. Okey, bila dia bergerak, dia berubah kedudukan atau orientasi dia. Okey, jadi dia ialah image. Okey, daripada objek dia akan pergi ke image. Jadi adakah A ke B ni ialah suatu transformasi? Ya, okey, ya, sebab dia bentuknya dan saiznya semua adalah sama. Okey, cuma dia berlakunya pantulan dekat situ. Okey, dia ada macam ada cermin lah kat tengah ni. Okey, dia berlaku transformasi. Okey, daripada B, soalan B, daripada M dia pergi ke N, adakah dia berlaku transformasi? M dipetakan kepada N, M kepada N juga adalah berlakunya transformasi kerana bentuknya masih sama. Okey, bentuknya masih sama dan tidak berubah, hanya berubah kedudukan sahaja. Okey, berubah kedudukan. Dia sliding tu lah, macam daripada satu tempat dia bergerak ke satu tempat yang lain. Macam akmal berjalan tadi lah, ataupun kereta bergerak tadi. Okey, P ke Q. Terang-terang lah. P daripada 5 bucu kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bucu. So, ini dah terang-terang dia tidak berlaku. Dia bukan transformasi. Okey, kerana berubah rupa bentuk. Begitu juga dengan L. Dari K kepada L. Okey, daripada bentuk ini kepada bentuk segi empat tepat. Daripada trapezium kepada segi empat tepat. So, dia bukan transformasi kerana berubah bentuk. Okey, kalau berubah tempat ke, terpusing ke, terpantul ke, okey, bergerak, berpusing ke, dia adalah transformasi selagi bentuknya sama saiz dan rupa dia. Okey, so itu ialah transformasi. Okey, jadi kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu kongruen. Okey, dua objek adalah kongruen jika kedua-duanya mempunyai bentuk dan saiz yang sama tanpa mengambil kira orientasi pergerakan. Okey, jadi itulah dipanggil transformasi isometri. Okay, jika dia mempunyai bentuk dan saiz yang sama, tak kira lah dia bentuk pindah ke mana. Okey, so contohnya soalan contoh yang ketiga ni. Okey, A. Antara dua pasangan raja di bawah yang manakah kongruen? Nyatakan sebabnya. Okey, kalau kita lihat di sini dah tentu kita nampak B ni adalah kongruen. Okey, A ni bukan kongruen kerana dia tidak sama saiz. Okey, tidak sama saiz. B dia adalah kongruen kerana sama saiz walaupun kedudukan dan orientasinya tidak sama. Jadi saya sebut orientasi ni apa? Orientasi ialah hala sesuatu. Contohnya arah jam, lawan jam, sebelah kiri, sebelah kanan. Itu ialah hala sesuatu lah, orientasi, pergerakan dia. Okey, ke mana dia pergi. Okey, kemudian kongruen. Apa yang saya
cerita tentang kongruen ni. Okey, kongruen ni tadi dah sebut mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Okey, kalau bentuknya sama tapi saiznya berbeza, dia juga bukan kongruen. Okey, contoh macam soalan A lah, bentuk sama tapi saiz dia tak sama. So dia bukan kongruen. Okey, tidak kongruen. Okey, so itu adalah tajuk PDP kita hari ini berkenaan dengan transformasi isometri. Okey, so sehingga kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.